Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahira wa batina fi dini wa dunya wal akhirah. Dafi'atan li kulli syar, jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li masyaikhina wa li muallimina ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyati anna allaha yunawwir qulubana wa qawalibana ma'al huda wat tuqa wal afafi wal ghina wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wala imtihan bihaqi sayyidina waladi adnan wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kesempatan kepada kita semua pada pagi yang mulia ini. Walaupun agak lewat kita memulakan kuliah, namun alhamdulillah diberikan kemudahan untuk kita bersama-sama sekali lagi pada pagi ini untuk menyambung pengajian kita bersama dengan Majlis Ta'lim Fatimatuz Zahra. Dan untuk pembacaan kitab pada pagi ini, kita akan mulakan terlebih dahulu pembacaan kitab Adab Perempuan. Kitab Adab Perempuan, sambungan pelajaran yang ke-24. Pelajaran yang ke-24 pada membicarakan segala minuman dan minum yang mensihatkan. Sambungan pada nombor 3, adab yang seterusnya ataupun perkara yang berkaitan yang seterusnya, iaitu pada nombor 3. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Sayujia air itu ditapis sebelum meminum akan dia, supaya bersih daripada keladak dan menghilangkan daripada bau-bau yang busuk atau banga. Jadi di antara keperluan untuk kita sediakan ataupun kita lakukan sebelum minum air, yang mana ia termasuk daripada satu perkara yang kita lakukan untuk menjaga kesihatan kita, iaitu sayujianya air yang hendak kita minum itu ditapis sebelum meminum akan dia. Kita buat tapisan. Tapisan umpama kalau kita lihat di zaman yang kita ada sekarang ni lah, dengan teknologi yang ada berbagai-bagai jenis alat tapisan. Ada kowinnya, ada kangennya, ada macam-macam lah. Mana air yang telah ditapis, air putih ataupun air yang untuk kita minum tu daripada air yang telah ditapis. Ini air yang bersih yang telah ditapis, supaya bersih daripada keladak, ini supaya bersih daripada kotoran.
Dan tujuan tapis itu untuk menghilangkan daripada bau-bau yang busuk ataupun bangak, yakni bau yang sangat busuk kerana tersimpan lebih lama. Sebab tu kita lihat contohnya kalau air pipe kita tu pun baunya sudah hilang daripada bau asalnya sungai ataupun bau daripada paya dan sebagainya. Kalau kita minum kemudian kita masukkan pula kepada dalam satu sistem tapisan lagi semakin hilang baunya, supaya semakin bertambah bersih, hilang segala kotoran. Sebab tu kita berhajat kepada air yang bersih. Kalau air itu sudah bersih daripada keladaknya ataupun bersih daripada kotorannya, maka bila masuk ke dalam tubuh kita akan menambahkan kesihatan dan menjauhkan daripada kemudaratan. Jadi janganlah kita minum air yang asal kita jumpa je cedok minum dan sebagainya. Sebab tu dituntut juga ketika kita minum air pipe tu, sebelum kita nak minum dimasak terlebih dahulu, supaya seandainya ada bakteria ataupun kotoran-kotoran dia terlebih dahulu mati. Dan yang keempat, janganlah minum air yang disejukkan dengan air batu, kerana iaitu mencederakan kesihatan. Jadi ada keadaan kita nak minum air sejuk ni. Satu, air sejuk yang kita sejukkan dalam freezer. Yang kedua, air sejuk dengan sebab kita masukkan sesuatu seumpama air batu untuk menyejukkan air. Jadi air yang disejukkan kerana air batu, yang ni dia kata jangan minum terlalu banyak. Kalau boleh elakkan. Kenapa? Kerana air batu itu dia boleh menyebabkan kita kata kemudaratan kepada kesihatan. Adapun air yang kita sejukkan dalam freezer tu lain. Dia tak bercampur, cuma suhu yang luar tu menyebabkan air tu menjadi sejuk. Adapun kalau air batu ni memang daripada luar kita bawa masuk. Waktu kalau kita nak beli air batu di luar tu kurangkanlah. Kerana kita tak tahu air batu tu diperbuat daripada air yang macam mana dan sebagainya. Kalau kita memang berhajat nak minum air batu, kita buatlah sendiri. Kita boleh pastikan air batu tu, air tu daripada air yang bersih, air yang telah ditapis dan sebagainya, kemudian kita keraskan dalam freezer dan sebagainya. Yang tu tak mengapa. Itu pun dituntut supaya jangan memperbanyakkan meminum air batu. Okey. Dan yang seterusnya, janganlah meminum air melainkan di dalam cebok atau gelas. Cebok yang ni bekas lah. Dalam bekas. Dia kata janganlah meminum air melainkan di dalam cebok yang ni bekas atau gelas yang disediakan. Jadi dia tak bagi kita nak minum dalam satu bekas yang besar. Seumpama contoh, kita lihat pada kuliah-kuliah yang terdahulu yang berkenaan dengan akhlak ataupun cara minum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada bentuk larangan minuman oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu kita minum daripada bekas yang besar. Dari satu bekas yang besar mana kita angkat minum gitu. Jangan. Ini maknanya dituntut supaya sebelum daripada minum tu kita menyediakan satu bekas, sama ada cebok air ataupun gelas yang disediakan. Kerana istimewanya pula jika di dalam gelas boleh dilihat akan kebersihan air itu. Istimewanya kalau kita menggunakan gelas, ini gelas yang transparent, gelas kaca yang jernih. Apabila kita menuangkan air dalam gelas, kita boleh melihat. Kita boleh melihat sesuatu yang ada dalam air kita. Kalau air itu termasuk dalam air putih yang kita minum, maka kita nampaklah ada keladak ke, ada lalat ke, ada apa-apa yang daripada perkara-perkara yang boleh memudaratkan, kita boleh lihat. Kerana itu kita kena minum dalam gelas. Supaya kita nampak. Kalau kita minum daripada bekas yang besar, kita tak tahu apa yang terdapat di dasar dasar bekas air yang ada tu. Kita tak tahu apa yang ada. Boleh jadi di bawah tu ada binatang ke, ada kotoran ke, ada keladak dan sebagainya. Jadi kalau kita nak minum dalam gelas yang jernih supaya boleh dilihat keadaan air yang ada di dalam gelas. Dan tiadalah patut minum digogok. Minum digogok yang ni minum dengan cara meneguk air dengan sekali banyaknya. Ni kita angkat botol yang besar, kita pun gog. Contohnya gitulah tu. Tu dia panggil gogok ataupun teguk. Dengan digogok sahaja dengan serta merta, kerana yang demikian itu daripada adat-adat yang tiada baik. Kerana itu termasuk dalam kelakuan-kelakuan yang tiada eloklah, akhlak yang buruk.
Kita tahu kan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dia menganjurkan kalau nak minum dalam satu bekas kurang-kurang 3 kali bernafas. Mana 3 kali tegukkan. 1 kali letak, 2 kali letak, 3 kali letak. Kemudian berhenti dulu. Kalau rasa perlu minum lagi, ambil waktu sedikit, kemudian baru kita buat minum yang kaedah yang sama. Jangan sebotol tu gong habis botol. Contohnya. Yang tu bukan sahaja menunjukkan adat yang tak baik, bahkan dia akan memberikan kemudaratan kepada kesihatan. Dan yang keenam, janganlah minum pada ketika bangun daripada tidur dengan serta-merta. Maksudnya jangan kita bangun daripada tidur tu, buka mata tu, air dulu kita cari. Dia kata jangan. Kerana barangkali menyebabkan penyakit rusuk atau penyakit hulu hati. Kerana kelakuan kita minum air dengan serta-merta tu ketika bangun daripada tidur boleh menyebabkan penyakit rusuk, yang penyakit yang ada di sebalik rusuk ini paru-paru kita. Mungkin waktu tu dia belum bersedia untuk menerima air, kita terus minum. Dia akan memberi kesan kepada organ dalaman kita. Nak minum, memang minum air pada waktu pagi ni satu perbuatan yang baik, tapi biarlah kita kata selepas daripada beberapa detik ataupun beberapa ketika. Dia ada beberapa perkara yang ditegah. Ketika bangun daripada tidur ni, terutama bagi mereka yang sudah meningkat usianya. Yang pertama, jangan bangun daripada tidur tu terus berdiri. Dia akan menyebabkan kita jadi kelaling, yakni jadi pening ataupun pitam. Bila bangun daripada tidur, di bucu katil kita ataupun di tempat tidur kita tu, kita duduk seketika. Biarkan ketika itu darah tu dia berfungsi, jantung dapat pam balik, darah naik ke otak dengan sempurnanya pada seluruh anggota kita, dah jadi kuat, kukuh darah sempurna, barulah kita bangun. Ketika kita akan dalam keadaan seimbang. Tapi kalau kita bangun daripada tidur terus berdiri, nanti kita rasa pening, mata pun nampak pinak. Itu yang kebanyakan orang rebah di bilik air, rebah di tempat tidur dan sebagainya. Okey. Jadi termasuk yang tak boleh nak kita lakukan, bangun daripada tidur terus berdiri. Sebab tu kena kita lihat, kalau melihat daripada cara sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi tak khabarlah jangan bangun awal terus berdiri nanti pening kepala, tapi daripada kelakuan Rasulullah tu menunjukkan tentang bagaimana cara nak menjaga kesihatan. Nabi bila bangun, Nabi akan duduk, kemudian Nabi akan membaca doa terlebih dahulu. Dan paling awal Nabi akan ambil adalah siwak Nabi, bukan air. Nabi akan ambil siwak, kemudian Nabi akan berdoa. Setelah berdoa, Nabi akan menyapu muka, kemudian barulah Nabi bangun menuju kepada tempat untuk menunaikan qada hajat ataupun berwuduknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu membaca doa tu seolah-olah waktu yang cukup untuk kita memberi tubuh kita ni berfungsi dengan sempurna semula. Supaya waktu tu kita kata jantung kita dapat mengempam darah naik semula kepada seluruh anggota. Okey. Jadi jangan minum air pada ketika bangun daripada tidur serta-merta. Beri ruang dulu, biar nafas kita, udara dah boleh masuk dengan sempurna dalam paru-paru kita, darah semua dah mula teratur, barulah kita minum air. Kerana nanti akan menyebabkan penyakit pada organ dalaman. Okey. Dan air yang diminum ketika bangun daripada tidur ni bukan air yang berperisa lah, maknanya air jernih lah, mana air putih ataupun air jarang, orang Johor kata air jarang, ataupun air mineral. Tu air yang dituntut minum seawal-awal pagi. Okey, habis itu kemudian kita lihat di sini dia tambah beberapa daripada jenis minuman yang disuruh untuk kita minum. Ni ikutlah kadar ataupun pengamalan kita. Kerana ada sebahagian daripada minuman tu tak elok untuk kita minum, dan ada sebahagian daripada minuman tu baik untuk kesihatan kita. Okey, jadi di antara minuman yang disyorkan di sini ialah yang pertama susu. Susu ni memang termasuk sebahagian daripada minuman kesukaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susu ni termasuk daripada sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadisnya, ada 3 perkara yang kita tak boleh tolak bila orang beri kepada kita. Yang pertama susu, yang kedua minyak wangi, yang ketiga bantal bagi orang yang mengantuk. Jadi susu salah satu daripada benda yang kita tak boleh nak tolak. Kerana susu ni dia memiliki khasiat yang banyak. Selain daripada untuk dijadikan minuman, susu juga berupa makanan. Kerana tu ada setengah daripada orang dengan minum susu boleh kenyang.
Kita lihat anak-anak kita yang masih kecil baru lahir, tempoh menyusunya daripada dia kandungan sampai daripada lepas dia dilahirkan sampailah kepada peringkat umurnya 2 tahun tu, dituntut supaya menyusu. Kerana dengan menyusu tu boleh mendatangkan kenyang, sekurang-kurangnya boleh memberikan kenyang kepada bayi tersebut. Sehinggalah pada waktu dia sudah pandai makan dan sebagainya, barulah ditambah dengan makanan yang lain. Jadi susu ni satu perkara yang sangat bagus, sangat baik untuk kita amalkan. Kemudian dia bagi tahu adalah susu itu suatu minuman yang mensihatkan lagi memberi manfaat. Minuman yang menyihatkan lagi memberi manfaat. Susu di sini maksudnya susu segar lah. Susu yang diperah daripada binatang. Sama ada lembu ke, kambing ke, unta ke. Ini di antara jenis-jenis susu yang boleh diminum. Adapun susu yang telah dicampur, campur dengan perisa ni, campur dengan manisan ni, campur dengan formula ni, yang tu tak digalakkan. Kenapa? Bila ada campuran, maka dia akan mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan. Adapun yang dimaksudkan susu di sini maksudnya susu segar. Adalah susu itu suatu minuman yang mensihatkan lagi memberi manfaat. Kerana segera hancurnya susu tu, walaupun dia berbentuk salah satu daripada makanan, yang mana dalam susu ni dia paling banyak mengandungi lemak. Okey, apabila kita minum susu, maka dia segera hancur dalam tubuh kita. Dan ia itu sangat munasabah bagi orang yang lemah dan orang yang sakit. Terutama orang yang lemah tubuhnya dan orang yang sakit, maka susulah menjadi makanan dan minuman yang terbaik untuknya. Sebab tu kita lihat kalau di hospital, ada ketika orang yang dah uzur, makan pun tak boleh, kunyah pun dah tak boleh, maka dia masukkan susu dalam tubuhnya. Ada kalanya masukkan terus, sama ada melalui hidung ataupun ditebuk tekaknya, ikutlah mana-mana tempat pun untuk masukkan susu. Kenapa? Memberi manfaat. Jika untuk orang yang sakit beri manfaat, maka untuk orang sihat pun susu ni akan memberi manfaat. Yang kedua, bahawa hendaklah keadaan susu itu bersih, yang tiada bercampur dengan air. Bahawa hendaklah keadaan susu itu bersih, yakni susu yang asli lah kita kata. Tu satu sudut, bersih dengan maksud asli, tidak ada campuran dan sebagainya. Yang kedua, bersih nisbah kandungannya, tidak bercampur dengan keladak, tidak bercampur dengan sesuatu yang najis dan sebagainya. Okey, yang tiada bercampur dengan air. Yang tiada bercampur dengan air, mana susu semata-mata. Tapi kalau kita lihat, ada beberapa ketika Nabi SAW minum susu yang dicampur dengan air. Ada beberapa keadaan yang Nabi campurkan air pada susunya. Ketika rasa pada susu tu terlalu ke arah masam, jadi maka ditambah air sedikit. Kemudian ketika susu tu terlalu panas, bila baru perah daripada mungkin baru perah daripada kita kata ni, daripada perut, daripada kantung susu binatang tu, dia akan mula panas. Mungkin ketika tu boleh ditambah dengan air. Mana ada ketika dituntut untuk menambahkan air sedikit kepada susu. Okey. Kalau tidak masalah, rasanya biasa saja ataupun tidak terlalu panas, maka afdalnya minum susu tanpa dicampur dengan air. Dan diletakkan di dalam bejana tembikar. Kalau nak simpan, maka susu itu diletakkan dalam bejana tembikar. Tembikar ni biasanya dibuat daripada tanah liat atau kaca, ataupun disimpan pada gelas, supaya terpelihara kebersihannya. Supaya susu itu terpelihara akan kebersihannya. Janganlah meletakkan susu di dalam bejana yang berkarat, seperti bejana yang diperbuat daripada tembaga. Dia kata jangan simpan susu dalam bejana yang dalam bekas yang berkarat, seperti bejana, yakni seperti bekas yang diperbuat daripada tembaga ataupun zinc, daripada bahan yang boleh karat. Kerana iaitu, yakni sesuatu bejana yang berkarat itu menerbitkan memulas perut atau penyakit yang lain-lain. Jadi kalau kita minum susu yang disimpan dalam bekas yang boleh berkarat, seumpama zinc ataupun tin, kita kata tin tu, tin. Okey, simpan dalam tu, kesan daripada kita minum air susu daripada bekas tersebut, dia menyebabkan perut kita rasa mulah. Rasa tak sedap.
dan juga boleh menyebabkan datangnya penyakit-penyakit yang lain. Kenapa? Kerana susu tu telah tercemar. Kandungan susu tu telah tercemar. Okey, sebab tu jangan simpan. Lepas tu ahsannya kalau kita beli susu untuk anak kita kan, susu yang apa ni kita kata, susu tepung tu lah, moleknya dipindahkan bekas. Moleknya kita pindahkan bekas. Kenapa? Bekas tin tu dia boleh kalau kata lama duduk dalam tu, dia boleh menyebabkan susu yang ada tu akan tercemar dengan kesan zinc ataupun kesan bahan yang diperbuat daripada kesan daripada tin yang diperbuat daripada bahan yang boleh berkarat. Sebagai contoh kita lihat, kalau tin ataupun bekas susu anak kita tu kita ketuk, kita kemik kan. Bila dia kemik ke dalam sikit, kita biar lama sikit, kita lihat dia akan berlaku karat. Kenapa? Yang menyebabkan kilat tu ada salutan yang lain. Salutan yang lain. Okey, jadi sebab tu kita kena elakkan daripada minum dan menyimpan susu di dalam bekas yang berkarat. Okey, itu berkenaan dengan susu. Baik. Susu ni dia satu perkara yang khususiah. Kerana tu apabila nak minum susu, ada doa-doa yang dituntut. Doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana doa ni tak dibaca melainkan hanya ketika minum susu saja. Nak menunjukkan tentang keistimewaan susu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika minum susu, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Nanti doa ni kita akan masukkan dalam komen tu insya-Allah. Boleh lihat di situ. Mana untuk minum susu ni lah doa dia. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Okey. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kenapa kena baca doa tersebut? Ada satu hadis yang disampaikan oleh sahabat radhiyallahu anhum. Nabi menyatakan, wa man saqahu Allahu labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un yujzi makana syarabi wa ta'ami ghairal laban. Dan barang siapa yang telah Allah Ta'ala beri minuman susu kepadanya, maka bacalah, yakni setelah daripada minum tu, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Kemudian Nabi SAW menyatakan, tidak terdapat sesuatu yang dapat dijadikan sebagai kedudukan makanan dan minuman selain daripada susu. Mana susu ni kalau kita minum, dia menepati dua perkara, sebagai makanan dan sebagai minuman. Kerana tu kita dituntut supaya baca doa tu. Ya Allah, berkatilah bagi kami padanya, pada susu, dan wazidna minhu, dan tambahkanlah kami dengan sebab minuman susu ni, menambahkan keberkatan. Kemudian selepas daripada minum susu, dituntut supaya kita berkomor-komor. Berkomor-komor mulut kita selepas daripada susu. Kenapa? Kerana susu ni terdapat lemak. Pada susu ada lemak. Jadi kita dituntut supaya berkomor-komor. Okey, itu sebahagian daripada minuman yang perlu kita minum. Kemudian yang kedua iaitu kopi. Kopi adalah itu suatu minuman yang masyhur dan biasa disogokkan, yakni biasa diberikan kepada orang datang. Jadi kopi ni salah satu minuman yang masyhur di kalangan ahli sufi pun, mereka banyak meminum susu. Minum kopi. Kopi ni merupakan minuman para sufi, minuman para orang-orang yang soleh. Okey, kerana tu apabila orang datang berkunjung, maka inilah minuman kopi ni yang akan diberikan. Kita lihat kalau kita pergi ke Hadramaut lah terutamanya. Hadramaut di kota Yaman tu, memang tradisi minum kopi ni merupakan salah satu perkara yang biasa. Apa majlis ilmu ada minum kopi. Kemudian kalau majlis maulid ada minum kopi. Ada tetamu datang ada minum kopi. Nak dipanggil sebagai gahwah. Dalam bahasa Arab dipanggil gahwah lah kopi ni. Okay? Jadi kopi ni minuman yang masyhur. Sampai ke zaman kita ni masyhur. Cuma zaman kita sekarang ni ada berbagai-bagai jenis kopi lah. Kopi yang telah diproses, yang telah dicampur dengan berbagai-bagai jenis lagi. Iaitu kopi ni lah sangat memberi bekas pada tubuh.
Kopi ni dia memberi kesan pada tubuh. Apatah lagi pada urat-urat. Dia memberi kesan kepada urat-urat, kerana iaitu kopi ni apabila dia memberi kesan kepada urat-urat, dia mengurangkan darah, yang merendahkan darah. Menurunkan darah dan menghilangkan mengantuk. Menghilangkan mengantuk. Kerana tu para ulama, para salafun salihin, orang-orang yang sufi suka minum kopi. Sebab tu di antara kelakuan mereka ataupun ahwal mereka, keadaan mereka sebelum daripada mereka nak beribadah dan sebagainya, mereka akan melazimi minum kopi. Kenapa? Dengan sebab kopi tu akan menambahkan kekuatan mereka untuk beribadah kepada Allah. Jadi apabila kita nak minum kopi, tujuannya apa? Dengan kopi ni nanti mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan dia sebagai sebab untuk kita dapat menahan mata daripada ngantuk, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kopi ni menjadi minuman para salihin. Okey, dia menghilangkan ngantuk. Dari kerana itu, janganlah minum akan dia berlebih-lebihan. Oleh kerana salah satu daripada kesan kopi ni, dia menghilangkan ngantuk. Kerana tu dia kata jangan minum berlebih-lebihan. Kerana takut kalau minum lebih tak tidur terus pula. Takut bahaya pada kesihatan yang lain pula. Okey, mana boleh minum tapi jangan minum secara berlebih-lebihan. Dan tidak harus diminumkan dia akan kopi ni kepada kanak-kanak yang kecil. Jangan bagi minum kepada kanak-kanak kecil. Jangan mentang-mentang kita kata kopi ni minuman para sufi dan para solihin, kita pun nak ambil berkat anak kita umur setahun, isikan dalam botol dia, bong bagi minum kopi. Itu tak boleh. Jangan bagi, sama ada bercampur ke tak campur ke, jangan, tak sesuai. Okey, mana tak sesuai, mana tak sesuai lah kita nak beri makan, kita tak boleh beri minuman kopi tu kepada anak-anak kecil. Mana ada peringkat usianya. Mungkin lepas dia masuk pada usia memayis tu, boleh kita untuk beri minum dia. Itu pun sebagai galakan yang sedikit lah. Mana jangan beri berlebihan. Dan tidak harus diminumkan juga kepada kanak-kanak yang kecil, istimewa pula kanak-kanak perempuan. Terlebih utama kanak-kanak perempuan. Jadi jangan bagi minum air kopi ketika dia masih kecil. Jangan bagi minum. Lepas tu kita lihat jarang orang tua-tua, jarang orang perempuan minum kopi. Melainkan dah peringkat sini-sini lah kebanyakan minum kopi. Adapun kalau peringkat, kita lihat peringkat remaja, daripada belasan sampai ke 20-30 ni, jarang kalau pergi kedai kopi order kopi kalau ada kita kata semek ataupun anak dara kedai kopi, dia pergi minum order kopi ni, orang kata pelik, tengok mari mana ni. Jarang. Tapi kalau pemuda biasa, orang lelaki biasa minum kopi. Biasa minum kopi. Akan tetapi kopi itu apabila dicampur dengan susu, kalau kopi tanpa susu panggil kopi O. Okey. Kalau kopi campur susu panggil kopi lah. Okey. Apabila kopi itu dicampur dengan susu, maka jadilah ia makanan yang mensihatkan lagi memberi beberapa faedah. Kalau dicampur dengan susu, asalnya susu apa kita panggil, susu segar tu lah. Tapi kalau dicampur dengan susu primer, susu yang telah diproses dan sebagainya, itu dia akan, kalau banyak, boleh menyebabkan datangnya penyakit kencing manis dan berbagai-bagai lagi. Asalnya dicampur dengan susu segar. Okey, yang tu. Kerana dia boleh memberikan kesihatan dan memberikan beberapa faedah dan kebaikan yang lain. Maka moleklah meminum akan dia dengan peraturan ini. Maka moleklah minum susu dengan mengikut peraturan yang telah dia nyatakan. Sebab tu di antara bentuk kelebihan kopi ni, para ulama dulu, para abaib lah terutamanya, sebelum daripada minum kopi ni, mereka ada rotib Fatihah. Ada rotib Fatihah. Rotib Fatihah kepada siapa-siapa. Kenapa? Kerana kelebihan kopi ni. Kemudian ada sebahagiannya, ada Imam Abdullah Al-Haddad, ketika sebelum daripada minum kopi ada azkarnya nak minum kopi, lepas daripada minum kopi ada azkarnya. Ini salah satu daripada amalan orang-orang yang soleh. Kenapa? Kerana nak menzahirkan rasa kesyukuran dengan adanya air kopi. Adanya air kopi. Okey, jadi kita boleh amalkan. Cuma setengah daripada kita mungkin beralasan dengan sebab ada kafein dan sebagainya, menyebabkan kopi tu ditolak. Jadi yang kopi yang kita kata bercampur dengan bahan-bahan yang lain, yang itu memang bermudarat. Kopi
3 dalam 1 ke, 5 dalam 1 ke, 7 dalam 1 ke. Yang tu memang mudarat lah. Kenapa dia dah bercampur dengan bahan-bahan yang lain. Adapun yang dimaksudkan kopi di sini memang kopi fresh. Biji kopi yang dijemur, kemudian ditumbuk sampai hancur, kemudian yang tu dibuat kopi. Ini dipanggil kopi fresh yang tidak dicampur dengan sesuatu. Okey. Dan air yang seterusnya ialah air teh. Air teh. Teh. Teh ni biasa lawan bagi kopi. Dua ni, teh, kopi, teh, kopi. Adalah teh itu suatu minuman yang mencerdikkan otak. Minum teh di antara manfaatnya dia boleh mencerdikkan otak. TO lah ni, minum TO. Teh tanpa susu, TO kita panggil. Adalah teh itu suatu minuman yang mencerdikkan otak dan menahan ke sungai besar, yakni menahan sembelit. Kalau orang minum teh, dia boleh menyebabkan orang yang ada masalah cerit-berit tu boleh jadi hilang dengan sebab minum teh. Kalau kita lihat orang tua-tua kita, bila budak buah besar je, jenis ada masalah cerit-berit lah, maka disarankan supaya teh tu dibancur pekat-pekat. Bancur pekat-pekat kemudian minum. Dia boleh menyempitkan. Tapi jangan ketika sembelit minum teh, kau sembelit lah. Tak. Dan lagi mendatangkan berpeluh apabila diminum panas-panas. Ini di antara kebaikannya. Kalau kita masih ingat lagi pada bab mandi dulu, mandi lepas daripada mandi tu ditutup untuk kita minum teh yang suar-suar, yang panas, supaya mengeluarkan peluh, supaya tubuh yang sejuk tu kembali segar. Ini terutama sekarang ni musim hujan. Di tempat saya ni musim hujan lah. Musim hujan ni jadi eloknya minum teh. Tapi jangan minum sekarang. Minum sekarang tak boleh lah, sebab apa? Musim puasa. Kena minum. Tapi ada sebahagiannya pula yang menyatakan waktu sahur tu seeloknya jangan kita minum teh. Waktu sahur kita jangan minum teh. Kenapa? Waktu tu usus kita dalam keadaan tak berapa nak molek lagi. Kalau kita minum teh, seolah dia makin menyempitkan lagi. Jadi makanan tu akan menyebabkan tersumbat di bahagian usus kita. Jadi rasa sakit perut sepanjang hari tu. Okey. Mana jangan minum lah. Mana memperbanyakkan minum air masak ataupun air putih pada waktu sahur tu lebih ahsan, lebih baik. Oleh kerana inilah digunakan teh tu pada ketika sejuk-sejuk. Dia istimewa pula pada musim sejuk. Sebab tu orang minum teh pada musim sejuk. Tetapi janganlah berlebih-lebihan sangat. Walaupun boleh, namun ada juga tegahannya. Sebab tu jangan kita ni jadi orang yang melampaui. Boleh untuk gunakan, tapi jangan melampaui. Setiap pekerjaan ni dituntut mesti pertengahan. Khairul umur awsatha. Setiap pekerjaan tu, sebaik-baik pekerjaan itu adalah yang pertengahan. Tak melebihi. Tak terlalu kurang, tak terlalu lebih. Mana pertengahan. Sebab tu dia kata jangan berlebih-lebihan sangat, kerana ia mengurangkan perjalanan darah dan menjadikan urat-urat menggeletar. Dia beza dengan kopi tadi. Jadi kalau banyak minum teh, dia menyebabkan darah kita jadi seolah perlahan. Bila darah kita ni perlahan menuju kepada anggota-anggota yang sepatutnya, itu yang menyebabkan tubuh kita rasa menggeletar ada ketikanya. Mana boleh minum, tapi jangan terlalu banyak dan terlalu kerap. Okay. Dan air yang seterusnya air lemonade. Dia kata di sini air lemonade. Adalah lemonade itu, apa maksud air lemonade? Adalah air lemonade itu iaitu air yang cair, yang bercampur dengan gula dan aisim karbonik gas. Yang bercampur dengan aisim karbonik gas, air gas lah kita kata. Iaitu aisim karbonik gas ni iaitu air yang keluar, gas yang keluar daripada mikdah pada ketika sendawa. Kalau kita minum air gas, umpama contoh, kita minum nanti kita sendawa, kita rasa sampai naik ke hidung. Dengan sebab itulah kita sampai rasa ke hidung. Okey. Jadi air ni, air lemonade ni, dan setengah daripada faedahnya, kebaikannya, mengurangkan darjah panas di dalam tubuh. Kalau kita tubuh terlalu panas, sebab tu ada saranannya. Kalau kita lihat ada di antara sebahagian daripada pengamalan orang lah, dia bila tubuh dia panas, dia minum apa? Dia minum 100 plus. Minum 100 plus. Air gas tu 100 plus. Jadi lepas dia minum tu dapat mengurangkan suhu badan. Dan menolong pada menghancurkan makanan. Dan air yang bergas ni, dia boleh menghancurkan, boleh menolong untuk menghancurkan makanan. Tapi tak disarankan untuk memperbanyakkan minum air gas lah.
Tak disarankan. Walaupun ada faedahnya tapi tak disarankan, melainkan ketika ada darurat. Sebab tu kita lihat ada satu produk, kalau ni produk masyhur lah, kita dengar kalau dulu, sampai sekarang mungkin ada lagi, orang panggil Ino tu kan, Ino perisa limau, Ino perisa lemon, macam-macam lah. Bila rasa sakit perut, tak sedap perut je, itulah yang kita minum. So nanti dia tunjuk iklan dia sampai ke dalam, dapat lapangnya. Waktu keluar ambulan, Ino ada seolah ambulan masuk dalam perut, jadi lapang, perut jadi rasa senang. Itu faedah, dia punya faedah dia tu lah, dia membuka, seolah dia membuka segala usus-usus perut kita ni, jadi longgar, jadi rasa sedap je. Tapi jangan amalkan. Walaupun ada kebaikan, tapi jangan diamalkan. Okey. Dan yang terakhir, air limau. Air limau. Pada musim panas, moleklah meminum air sirap kayu manis. Tu. Pada musim panas dia kata moleklah meminum air sirap kayu manis atau minuman yang manis kemasam-masaman. Sirap kayu manis, sirap campur dengan kayu manis. Tu. Atau minuman yang manis kemasam-masaman. Seumpama apa? Sirap asam jawa. Sirap asam jawa. Okey, sirap asam jawa ataupun sirap badam. Ataupun sirap limau wangkang. Sirap limau wangkang ni, limau Bali ditulis kat sini. Nota ada. Air sirap limau Bali. Okey, atau sebagainya daripada minuman-minuman yang rasanya manis kemasam-masaman. Manis campur dengan masin. Dengan masam manis orang panggil. Air itu moleknya minum ketika musim panas. Okey, ini sebahagian daripada jenis-jenis air ataupun petua-petua air yang diberikan oleh ulama kita. Mungkin sebahagiannya menyalahi tubuh seseorang, mungkin sebahagiannya bersesuaian dengan tubuh seseorang. Maka carilah sebelum kita nak minum tu, ambil pendapat daripada orang-orang yang lebih mengetahui tentang tubuh kita, umpama doktor dan sebagainya. Kalau disarankan boleh minum, kalau tak boleh jangan minum. Okey, mana ni tak termasuk dalam perkara yang kita wajib ikut, tak. Kerana ini petua-petua seumpama ni biasanya diambil mengikut kepada adat kebiasaan. Adatnya orang sakit perut minum air ni lega. Orang ni kalau pulah perut minum air teh lega. Orang ni kalau rasa lemah tubuh gini minum air ni lega. Itu adatnya. Adapun menepati tak, itu ikutlah. Kalau mujarab lah, kalau tak mungkin tak sesuai pada tubuh kita. Sebab setengah daripada ubat sesuai untuk setengah orang, tapi ada setengah orang tak sesuai. Ada makna kita kena usahalah dalam mencari penawar dan sebagainya, kita usaha kena cari, tanya dan sebagainya. Okey, habis pada bab minuman. Okey, nanti kita akan sambung pada kuliah yang lain insya-Allah, iaitu pada membicarakan pelajaran yang ke-25, iaitu adab pakaian. Okey, selepas ni kita akan sambung kitab yang kedua, iaitu kitab membicarakan tentang puasa, iaitu fiqhul ibadah. Wallahu a'lam.